بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب إلا إنه أعور ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافارا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه ما حدث به نبي قومه إنه أعمر وإنه يجيء معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب متفق عليه. وزاد مسلم: وإن الدجال ممسوح العين عليها زفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن وكاتب وغير كاتب. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنته وناره فناره جنة وجنته نار. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan pernah memberi peringatan kepada umatnya berkenaan makhluk yang bermata cacat lagi pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya dia, iaitu makhluk itu, iaitu Dajjal, matanya cacat. Dan sesungguhnya Tuhan kamu bukanlah bermata cacat. Tertulis di antara dua matanya perkataan kafara. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mahukah kalian aku menceritakan kepada kalian, ataupun dengar betul-betul, aku akan ceritakan kepada kalian cerita tentang Dajjal yang tidak pernah diceritakan dengannya. Aku akan ceritakan kepada kamu tentang Dajjal yang tidak pernah diceritakan dengannya oleh seorang nabi pun terhadap kaumnya, kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu matanya cacat, dan sesungguhnya dia akan datang bersama dengannya membawa seumpama syurga dan neraka. Maka yang dia berkata, sesungguhnya inilah syurga, sebenarnya neraka. Dan sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian seperti mana yang pernah diberi peringatan dengannya oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesungguhnya Dajjal itu akan keluar sedangkan bersama dengannya air dan api. Maka adapun yang manusia melihatnya sebagai air adalah merupakan api yang membakar, dan adapun yang manusia melihatnya sebagai api sebenarnya air sejuk yang sedap. Barang siapa yang menemui yang demikian itu daripada kalangan kalian, maksud siapa yang hidup pada zaman itu dan menemuinya, maka hendaklah dia menjatuhkan dirinya di dalam yang dia melihatnya sebagai api. Maksudnya dia masuk ke dalam yang nampak gambarannya sebagai api, kerana sesungguhnya itu sebenarnya adalah air yang sedap lagi bagus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Muslim menambah, sesungguhnya Dajjal itu terpadam matanya. Terpadam matanya ada dua makna. Yang pertama, iaitu memang di sebelah kanan matanya itu tidak ada apa-apa rongga untuk mata, ataupun ada rongga untuk mata tapi telah tertutup.
telah tertutup dengan yang disebut dalam perkataan selepas ini, iaitu zafaratun ghalizah. Zafarah ghalizah adalah daging yang tumbuh di hujung mata yang tebal sehingga dia menutup biji mata. Maknanya belah kanan itu ada biji mata, tapi ada daging yang tumbuh di hujung ini, dia tebal dan sehingga tutup biji mata. Seolah-olah di sebelah kanan itu langsung tidak ada biji mata, yang ada di sebelah kiri saja, dan yang di sebelah kiri itu pula dia terjojol. Yang sebelah kiri itu pula dia terjojol seperti anggur yang timbul di dalam seperti sebiji anggur yang timbul dalam banyak-banyak biji anggur yang ada dalam satu gugusan. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Dalam riwayat tadi kafara, tapi dalam riwayat ini tertulis di antara kedua matanya perkataan kafir yang dapat membacanya setiap orang mukmin, sama ada yang pandai membaca, iaitu yang pandai menulis, dan yang tidak pandai menulis. Dalam riwayat yang lain daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Dajjal itu cacat mata kirinya, jufalus sya'ri. Jufalus sya'ri. Apa maksud jufalus sya'ri? Jufalus sya'ri ni maksudnya kathirus sya'ri al-mujtami'ah. Dia punya rambut dia banyak. Berserabai rambut dia, besar rambut dia. Itu maksud jufalus sya'ri. Bersama dengan Dajjal itu ada syurga dia dan ada neraka dia. Maka neraka dia itu adalah syurga dan syurganya itu adalah neraka. Kita telah membaca beberapa hadis berkaitan dengan Dajjal. Berkaitan dengan Dajjal. Yang pertama, ada tertulis di antara matanya, maksudnya di dahinya, ada tertulis dalam satu riwayat kafara, dan dalam satu riwayat yang lain tertulis di antara dahinya kafir. Maka di sini dibahaskan. Di sini dibahaskan apakah yang dimaksudkan tertulisnya seperti itu. Maka sebelum itu ulama bahaskan, bukankah manusia boleh kenal, orang yang belajar akidah, belajar sifat 20, dia boleh kenal yang depan dia ni bukan Tuhan, kerana dia telah belajar sifat Tuhan ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Maka bila ada depan dia yang berjalan, yang bentuk macam manusia, kemudian dia makan, dia minum, dia bergerak, maka orang yang belajar akidah terus kenal yang di hadapan ini bukanlah Tuhan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang yang mendalam terhadap umatnya, bersungguh-sungguh ingin mengingatkan umat dia supaya jangan terjebak dengan fitnah Dajjal sehingga mengaku dia Tuhan. Walaupun perkara asas fardu ain dalam akidah, sepatutnya orang itu dia tak kata pun yang itu adalah Tuhan. Kerana banyak sifat-sifat baharu yang ada pada dirinya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lebih jauh lagi. Mungkin ada di kalangan umatnya yang jahil, yang tak belajar tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ditambah lagi dengan perkara-perkara yang mengkagumkan luar biasa yang dibuat oleh Dajjal, yang mungkin umat dia akan terjebak. Maka Nabi ingatkan, wahai umatku, kamu kan tahu Tuhan tu macam mana. Tuhan ini bukanlah cacat seperti mana Dajjal ini cacat. Dan kenapa Rasulullah ingatkan soal kecacatan Dajjal ini? Supaya apa? Supaya umatnya walaupun sebodoh-bodoh mana pun, bila dia tengok benda cacat ni, buruk, mata sebelah macam ni, sebelah kanannya macam tak ada biji mata, sebelah kirinya terjojol. Jadi bila umatnya yang sebodoh-bodoh pun, yang hulu mana pun, sifat dan fitrah manusia ni, dia tak boleh mengagungkan benda yang huduh, benda yang buruk. Dengan mukanya macam mana, nanti akan diterangkan kulitnya macam mana, saiz badannya macam mana. Tadi dah dibaca rambut Dajjal ini banyak. Kasirus sya'ri mujtami'ah.
Rambut dia besar, menggerbang. Banyak rambut dia. Dengan mata seperti itu, tengok pun huduh. Maka Nabi atas syafaqah terhadap umatnya, betul-betul ni akan tolong, jangan terpengaruh dengan dia. Kalau dia bawa api, kalau dia bawa air, masukkan dirimu dalam air, dalam api, kerana sebenarnya itulah. Janganlah kamu tertipu, nanti kamu tengok air, kamu nak masuk dalam dia, kamu akan binasa. Maka ini adalah menunjukkan syafaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali kepada perbahasan tulisan tu, yang dikatakan tulis kafarah. Maka ini adalah alamat yang menunjukkan pendustaan Dajjal. Pendustaan Dajjal. Yang mana secara jelas, sehingga orang Islam yang walaupun dia tak pandai baca pun dia boleh baca. Dia boleh kenal huruf itu. Supaya tidak ada seorang pun yang ragu-ragu kekufurannya dan kedajalannya. Dalam kitab Al-Isya'ah fi Asyratis Sa'ah menjelaskan tentang masalah tulisan ni, yang di dahi dia. Ditulis, ni dikarang oleh Muhammad Al-Barzanji. Ditulis di antara dua matanya kafarah. Soalan dia, adakah tulisan tu dia tulis kaf farah tu secara sambung, ataupun huruf tu ditulis asing, kaf asing, fa asing, ra asing. Adakah ditulis secara bersambung ataupun ditulis secara asing? Maka beliau mengatakan, bagi saya kaf farah itu ditulis secara asing. Kaf asing, fa asing, ra asing. Maknanya kalau begitulah maksudnya, kalaulah begitu maksudnya, maka dia adalah rahmat yang besar. Maknanya orang yang baru belajar alif bata pun boleh kenal huruf ni. Kaf, fa, ra. Tapi rahmat lagi ditambah oleh Allah untuk orang yang beriman. Walaupun dia tak pernah belajar alif bata pun, dia dapat mengenali tipu daya, ataupun dia dapat mengenali sosok tubuh ini adalah Dajjal. Dan satu lagi riwayat yang kita telah nyatakan tadi, ada satu riwayat lagi ditulis secara bersambung perkataan kafir, kaf alif fa ra. Ibnu Asy-Syekhul Akbar, Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatnya telah berkata, ditulis di antara dua dahinya kaf fa ra. Jadi kata Asy-Syekh Ibnu Arabi, saya tak pasti apakah yang dimaksudkan oleh Nabi. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi kafara itu adalah kafara dengan fi'il, kata nama fi'il, kata perbuatan kafara, ataupun yang ditulis kafara itu daripada kufrun ataupun kafara. Maksudnya sama ada yang ditulis itu fi'il ataupun yang ditulis itu isim. Maksudnya dia sebenarnya adalah kafir, bacaan dia kafir. Cuma dalam sesetengah tulisan orang Arab, dia tulis kafir tapi dia tak zahirkan alif. Kafir, kafara juga, tapi dia tidak zahirkan alif. Macam kita baca Maliki Yaumiddin, mim lam kaf, tapi kita baca Maliki Yaumiddin. Maka begitulah juga kafara itu ditulis tapi bacanya kafir. Bacanya apa? Bacanya adalah kafir. Syekh Abdul Haq Ad-Dihlawi telah berkata, huruf tulisan kafara tu yang ada di dahi Dajjal itu, dia tidak bersambung. Dia ditulis secara muqata'ah. Dia secara terputus-putus. Kaf tulis asing, fa tulis asing, dan ra itu pun ditulis asing, tanpa ditulis dengan sirah tertentu. Maknanya atas fa'il ke, atas masdar ke, ataupun atas fa'il ke. Sebab ada riwayat yang lain yang lebih jelas lagi, dengan lafaz Nabi SAW mengatakan maktubun baina ainaihi al-kaf wal fa wal ra. Ditulis al-kaf wal fa wal ra. Maka riwayat ini lebih menegaskan lagi tentang pendapat ulama yang mengatakan yang ditulis itu ada secara berasingan. Tetapi itu daripada segi perbahasan ilmiahnya. Tapi untuk kita, untuk orang Islam semua, tak kisahlah dia tulis bersambung ke, dia tulis bercerai ke. Tetapi rahmat Allah kepada orang Islam, kalau dia ada iman, dia boleh baca. Dia boleh baca, dia boleh nampak tanda itu. Dia boleh nampak tanda itu di dahinya, walaupun sebelum itu dia tidak pernah pandai membaca. Kemudian ada satu perkara tentang Dajjal ini. Ada orang mengatakan
hadis-hadis tentang Dajjal ini adalah sebenarnya satu bentuk metafora tentang ribut fitnah yang akan melanda di akhir zaman. Dia tidak merujuk kepada individu. Itu semua metafora je, majaz je. Nak isyarat kepada orang Islam akhir zaman akan berada dalam gancah fitnah. Ada. Dajjal ni dia bukan metafora. Dia memang ada makhluk, sosok tubuh. Tubuh tu akan ada. Dia bukan kias-kias, dah. Dia bukan kiasan, tetapi dia adalah hakikat. Sebab ada golongan yang bermazhab batil, yang mengatakan tak, dia hanya kiasan sahaja. Maka kata Al-Imam Nawawi, semua hadis-hadis ini yang Nabi sebut secara terperinci tentang dia punya badan dia. Kalau dia hanya metafora, maka apa faedahnya menyebut terperincinya? Bahkan ada riwayat kulitnya macam mana pun ada, warna kulit dia. Rambut dengan serabainya, mukanya macam mana. Maka dia bukanlah suatu perkara yang metafora, tapi dia adalah hakikat. Kata Imam Nawawi, semua hadis ini menjadi hujah kepada mazhab Ahlul Haq sahnya kewujudan Dajjal. Dia adalah individu. Dia memang individu yang wujud, yang Allah jadikan dia sebagai menguji hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala bagi izin, berkehendak. Dia boleh buat perkara-perkara yang luar biasa. Seperti hidupkan orang yang dah mati yang dia bunuh. Dan di tangan dia itu, mata benda dunia, keindahannya boleh timbul. Kesuburan dia boleh arahkan keluar, bumi itu jadi subur. Dan perbendaharaan bumi bergerak mengikut dia. Dia boleh arahkan langit untuk turunkan hujan, lalu menurunkan hujan, arahkan bumi untuk tumbuh, lalu dia tumbuh. Tapi orang yang beriman tak heran dengan benda ni. Sebab itu orang yang belajar akidah dengan betul, dia tidak akan terpengaruh walaupun ada orang terbang di langit, walaupun ada orang yang boleh terapung di atas air. Kita tidak pernah terpengaruh. Tidak terpengaruh sebab kita jelas akidah kita semua berlaku dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan dia. Sebab itu kukuhkan akidah sebagai persiapan menghadapi Dajjal. Bukan kita berputus asa atau hanya bicara-bicara sahaja konspirasi, tapi kita tidak ada usaha atas iman atas diri. Orang yang ada iman, dia tak akan terkesan dengan Dajjal. Sebab dia percaya benda paling kecil pun dengan izin Allah, apatah lagi benda yang paling besar. Tetapi memang Dajjal itu ada di tangan dia perkara yang luar biasa, tapi akhirnya Allah akan lemahkan dia. Allah akan lemahkan dia. Sehingga dia nak bunuh satu orang lelaki, tapi dia tak boleh bunuh lelaki tersebut. Dan akhir sekali dia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dan siapakah yang akan Allah tetapkan hatinya? Orang-orang yang beriman. Sebab itu baca surah Kahfi, dalam ayatnya ada berbunyi, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Kami ikat hati Ashabul Kahfi sehingga teguh dengan kebenaran. Dan fitnahnya, kata Imam Nawawi, sangat besar, yang membingungkan akal. Dan dia bergerak dengan pantas atas muka bumi ini. Dia akan bergerak dengan laju. فَلَا يَثْبُتُ بِحَيْثُ يَتَأَمَّلُ الضُّعَفَاءُ دَلَائِلَ الْحُدُوثِ وَالنَّقْصِ فَيُصَدِّقُهُ مَنْ يُصَدِّقُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. Jadi dia bergerak dengan laju sehingga orang tak sempat nak fikir. Nak ternampak dalil-dalil, tanda-tanda dia ini adalah makhluk yang baru. Dia bergerak laju-laju. Orang yang mana lemah akalnya, lemah akidah dia, akan terpedaya dengan silap mata dia sehingga mengaku dia adalah Tuhan, akan membenarkan dia. Sebab dia bergerak laju dan dia mempamerkan sesuatu yang lebih biasa. Orang yang lemah iman, dia tak sempat nak fikir, tak sempat nak sampai kepada perkara tersebut. Oleh kerana bahayanya dia, semua para nabi bermula daripada Nabi Nuh AS memberi amaran kepada umatnya peri bahayanya fitnah Dajjal. Dan dalam masa yang sama mereka memberi ingatan kepada umatnya kekurangan dan dalil-dalil bahawasanya dia tak betul. Maksudnya Nabi ni dalam nak terangkan tentang Dajjal ni, bukan hanya cerita kehebatan dia, cerita juga kelemahan dia, keburukan dia. Ini bagus seimbang. Bila kita nak bicara teori konspirasi yang kaitkan dengan Dajjal, jangan kita hanya cerita, oh hebatnya Illuminati ni, hebatnya Freemason ini, sampai masuk dalam hati orang, dia tu hebat sangat. Hebat sampai boleh kuasai dunia. Itu bukan cara nubuah dalam menerangkan perkara ini. Dan tak betul juga orang yang mana meremehkan orang yang cerita tentang Dajjal, sebab Nabi Nuh dah cerita tentang Dajjal. Itu pun tak betul juga. Jangan kita bersifat berlebihan. Jangan memperlekeh ataupun menyindir orang yang bercakap tentang Dajjal, sebab Nabi bercerita tentang Dajjal. Tapi cerita tentang Dajjal dengan jalan nubuah, iaitu kita ceritakan tentang Dajjal, apa-apa silap mata luar biasa yang akan diberikan kepada dia, tapi dalam masa yang sama ceritakan kelemahan dia, tanda-tanda kebatilan dia.
Kalau tidak, kalau kita banyak sangat cerita kehebatan dia, masuk hati orang rasa hebat dia. Jadi payah pula. Wa amma ahlut tawfiq fala yugharruna wa la yankhadi'una bima fihi lima dhakarnahu min ad-dalail al-mukadzibah lahu ma'a ma sabaqa min al-ilmi bihalihi qawlu kama anzara bihi Nuh. Adapun orang yang mana dia telah ada ilmu akidah yang mantap dan dia dah pernah dengar dah macam contoh kuliah ni tentang Dajjal dan dah disebut dah tanda-tanda dia yang Rasulullah sebutkan, maka insya-Allah dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Maka menguruskan perkara ini perlu imbangi bainal ifrati wat tafrid. Adalah salah mengatakan kita jangan cerita tentang Dajjal. Bagaimana kita kata jangan, sedangkan ada lambakan hadis yang terlalu banyak bercerita tentangnya, tapi tidaklah kita menceritakan dalam keadaan kita membesarkan dia seolahnya dia boleh kontrol dunia tanpa kita boleh lawan dia. Tidak. Kelemahan-kelemahannya disebut. Dia tak boleh tengok Nabi Isa. Bila tengok Nabi Isa, dia akan mencair seperti garam cair. Dia akan lari daripada Nabi Isa, akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dia tak boleh suka hati membunuh seseorang. Siapa yang baca surah Kahfi akan selamat dari fitnah dia. Dia lemah, tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Jadi kita cerita ini, maka akan rasa jijik dalam hati orang tentang Dajjal ini, rasa lemah. Bila kita rasa besar sesuatu, maka benda itu boleh kuasai kita. Tapi kalau kita buang rasa besar dia, ketakutan kepada dia, maka kitalah yang akan menguasai dia. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.